Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Mudah-mudahan bertambah ilmu kita, berkat ilmu kita, manfaat ilmu kita itu dengan kita mengamalkannya. Mudah-mudahan, amin. Baik, insya-Allah kita akan terus baca hadis yang ke-9, berkumpul dan belajar Al-Quran. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Terjemahan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membebaskan seorang mukmin daripada suatu kesulitan dunia, Allah Subhanahu wa taala akan membebaskannya daripada kesulitan pada hari kiamat. Siapa yang nak mudahkan urusan dia di hari kiamat nanti, maka banyak-banyaklah memudahkan orang beriman yang lain ketika berada di dunia. Sesiapa yang memudahkan orang lain yang berada dalam kesulitan, maka Allah Ta'ala akan memudahkan urusannya dunia dan akhirat. Sesiapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya pula di dunia dan di akhirat. Jaga aib antara ataupun sesama kita, sebab kadang-kadang sesama kita ni syok duk cerita kawan ni aib, benda-benda yang tak sepatutnya diceritakan, habis semua orang tahu. Tambah hari ni zaman viral kan, kita boleh bubuh di TikTok, boleh bubuh di WhatsApp, kita boleh bubuh di Facebook, kita boleh bubuh di YouTube dan sebagainya. Kadang-kadang sampai kita fikir mereka ni tak kenal ke halal dan haram, langgar semua. Allah Subhanahu wa taala sentiasa menolong hamba-Nya. Nak Allah Taala tolong kita selagi mana hamba itu menolong saudaranya. Banyak-banyaklah tolong saudaranya. Kan, lebih-lebih lagi ahli keluarga yang dekat dengan kita. Wal aqarib. Sesiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, macam kita pagi ni, mudah-mudahan kita nak tuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya untuk jalan ke syurga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan jalan kita masuk ke syurga dengan kita sentiasa berada dalam majlis ilmu. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di masjid ataupun rumah Allah untuk membacakan Al-Quran, melainkan mereka akan diliputi ketenangan. Orang yang baca Quran di rumah Allah Subhanahu wa taala musim lawan ini tak berapa nak clear lah, tak berapa nak boleh lah kan. Jadi akan diliputi ketenangan, di hatinya rasa tenang. Jadi bila kita gundah, bila kita resah, maka satu perkara yang kita boleh buat antaranya
ialah kita ambil Al-Quran, kita baca. Rahmat dan dikelilingi rahmat, ketenangan, rahmat Allah, dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebut-nyebut mereka. Allah Ta'ala sebut nama mereka. Allah Ta'ala menyebut nama mereka yang Allah Ta'ala kasih kepada para malaikat yang berada di sisinya. Allah Ta'ala sebut nama si fulan, uhibbuhu, aku cinta, kasih kepada dia. Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala akan panggil malaikat Jibril, nada Jibril. Allah Ta'ala sebut, aku kasih kepada si fulan ini. Kemudian bukan sekadar Jibril habis di situ, Jibril akan turun ke ahlus sama, kepada penduduk langit, menyatakan Allah Ta'ala mengasihi si fulan tersebut, maka kasihilah ia, maka dia dikasihi oleh ahlus sama. Kan kita pernah mendengar Uwais Al-Qarni, seorang yang tidak dikenali di bumi tetapi dikenali di langit. Langit mencintainya, suka kasih kepadanya. Kita nak jadi begitu. Biarlah kita tak terkenal di dunia, tetapi di akhirat ataupun di langit kita dikenali. Baik. Janganlah kita nak terkenal di dunia, semua orang kenal, tetapi di langit tak kenal pun kita. Dan ditakuti lagi kita dikenali dengan keburukan dan akhlak yang buruk kita. Lagilah tak mahu. Kerana pun Allah Ta'ala akan sebut orang yang tak suka kepada dia, itu sakitlah kita. Baik. Wal'ayazubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih kepada kita dan kita pun mengasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesiapa yang melambat-lambatkan amalnya, maka keturunannya tidaklah dapat meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang buat remeh dengan amalan-amalan yang diperintahkan kepadanya, lebih-lebih lagi amalan wajib, yang sunat dia buat lagilah diremehkan, alah takwa, sunat je. Biasa kita dengar macam tu kan, sunat je. Nanti ni besok dia pergi meninggal dunia, keturunan dia tak dapat meninggikan darjatnya sedikit pun. Baik. Maknanya kita lah nafsi. Yauma yafirul mar'u min akhihi, hari yang seseorang itu dia lari daripada saudaranya, keluarganya, orang yang terdekatnya dulu di dunia, lari daripada dia. Kerana mereka sendiri pun tengah duk mencari apakah yang boleh menyelamatkan mereka di akhirat nanti. Jadi jangan kita doa orang lah untuk kita kata untuk meninggikan darjat kita si Allah. Kita ini sendiri lagi mana hayat di kandung badan, usahalah sebaik yang mungkin. Usahalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menolong kita. Macam contoh, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta tolong kepada Allah Ta'ala supaya kita menjadi hamba-Nya yang sentiasa ingat kepadanya, yang sentiasa memperbaiki ibadatnya, sentiasa menjadi hamba yang bersyukur. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik, kita terus kepada keterangan hadis. Kandungan hadis ini sangat indah, masya-Allah. Kalau kita teliti, masya-Allah, hebat. Seronok kita baca kan. Pada awalnya ia menjelaskan tips membebaskan diri kita daripada kesulitan dan kedahsyatan pada hari kiamat. Caranya mudah aja kan. Pertama, memudahkan urusan orang lain dan jangan menyusahkan mereka. Perkara ini juga dijelaskan dalam hadis yang berikut. Yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru. Masya-Allah. Ada lebih. Ada saya tulis di sini. Riwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Permudahkan, jangan kamu susahkan. Jadi kalau kata boleh kita mudahkan, janganlah kita susahkan orang. Kadang-kadang perkara yang mudah kita menyusahkan, kita buat susah. Itu nak cari pasal, nanti takut-takut kita di akhirat nanti susah kita nanti. Jadi permudahkan. Yang mana kita boleh permudahkan, kita permudahkan. Jangan buat susah. Baik, wabashiru wala tunaffiru, dan berilah kabar gembira bagi orang seronok.
dengan apa jua cara yang kita mampu lakukan. Wala tunaffiru, dan jangan membuatkan orang jauh daripada kita, lari daripada kita, disebabkan kita ni yang tak berapa nak clear lah, kita katakan. Ketiga, menerangkan bahawa usaha menuntut ilmu adalah salah satu jalan mudah untuk meraih syurga. Inilah satu berita gembira buat umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa kita dalam keadaan menuntut ilmu. Hari ni kita tak payah duk gaduh-gaduh dah. Macam orang dulu mungkinlah susah nak pergi mengaji jauh, ataupun ialah kata-kata orang dulu kan, kadang-kadang berbasikal selama berapa kilometer. Kalau yang ada basikal, berjalan selama berapa kilometer. Orang dulu dengar cerita pasal ayah-ayah kita, takwan kita, kalau yang mau mengaji itu sekolah jauh kan, bukan dekat. Jadi hari ini zaman yang kita kata sangat mudah kan. Bas pun tak ada lah. Dulu naik bas, nak berimpit, nak tunggu bas dan sebagainya. Lah ni start kereta, start motor, pi mudah kan. Dan kadang-kadang itulah yang memudahkan kita, itu menyebabkan kita lupa dan lalai, leka. Baik, dulu orang pulun suruh, ni orang tak pernah pulun lah kan. Cikgu pula yang pulun lebih pada anak murid kan. Pergi mana ni, awak tak bangkit lagi ni, berapa orang yang masuk PDP dan sebagainya. Masya Allah. Ya Allah Rabbi, kita guru macam tu lah. Macam mana rasa, aduh ya Allah Rabbi kan. Tak ada semangat ataupun himmah, ataupun kita panggil kesungguhan menuntut ilmu. Keempat, maknanya pulun kita pulun untuk menuntut ilmu. Dan ni tak ada alasan lah. Di Facebook, di YouTube, para ustaz memberi kuliah secara live, secara rakaman dan sebagainya. Tinggal kita ya, setiap hari mesti kita berada di majlis ilmu, walaupun sekali, walaupun sebentar cuma. Keempat, menjelaskan kelebihan berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala atau masjid untuk membaca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi kitabullah Subhanahu wa ta'ala, bertadarus. Di sini ada nota kaki, kita tengok apa maksud bertadarus. Maksudnya membaca ayat Al-Quran secara berkumpulan. Ketika sebahagian ahli kumpulan membaca, ahli lain kumpulan itu akan menyimak bacaan ahli kumpulan yang membaca. Namanya ada 5 orang, seorang baca, yang lain dengar. Bukan yang lain lena, bukan yang lain nyembang, atau yang lain pitang lain, pi minum ke, pi makan ke, tak apa, bukan gila aku. Biarlah dia baca dulu kan. Proses pembelajaran berlaku apabila dengan adanya perkongsian. Macam kita pagi ni, kita berkongsi. Kita nak belajar ilmu banyak-banyak pun, kita bukan tu guru besar, bukan kita yang orang yang hebat. Jadi sekadar kita boleh berkongsi apa yang kita ada. Baik, tegur menegur, pembincangan dan sebagainya. Jadi tujuan tadarus ni ialah untuk memperbaiki kelemahan kekurangan kita, untuk meningkatkan potensi pembacaan Al-Quran dan pemahaman kita terhadap ayat-ayat Al-Quran. Bukan hanya sekadar kita baca, tapi kita juga berbincang tentang isi kandungan Al-Quran. Jadi kita duduk, A baca, B, C, D, yang lain-lain tu dengar. Itu baru nama tadarus. Kerana pernah saja dulu ni, waktu handle tadarus, macam saya handle tadarus ustaz, mereka habis cepat kumpulan mereka. Betul apa? Rupanya kita bagi sejuzuk baca, dia ni bahagi hang dolai, hang dolai, hang dolai, hang dolai. Jadi pakat baca masing-masing lala tu juga. Jadi ikut bahagian hang, bahagian ni, bahagian ni, bahagian ni, bahagian ni, habis cepat. Orang lain yang seorang dengar, yang lain baca, seorang baca, yang lain dengar, habis lambat lah. Pasal ada satu. Yang mereka ni awal habis. Oh, bukan begitu cara tadarus. Tak sampai objektif dia, tak sampai matlamat dia kan. Dia kena fahamlah konsep tadarus itu apa dia. Kan dia tak faham konsep tadarus tu macam mana. Baik. Kemudian mempelajari dan mengkaji, mengulang kaji Al-Quran. Terlalu hebat kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala
dan anugerahnya yang telah disediakan kepada hamba-hambanya. Antaranya ialah ketenangan jiwa, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang melimpah. Banyak kasih rahmat Allah Subhanahu wa taala ni melimpah ruah kepada kita semua, dan dikelilingi para malaikat. Jadi para malaikat ada yang mencari orang yang pergi ke majlis ilmu. Lagi orang tanya macam mana malaikat ada tak dengan kita? Kita tak boleh pergi majlis ilmu berhimpun ramai-ramai. Kita lagi duduk di rumah online, masing-masing. Macam saya duduk dalam bilik ni sorang-sorang. Ini bilik study, bilik rakaman, semua sekali lah, 2-3 benda macam-macam. Kadang makan pun tak ni makan lah, ringan-ringan lah kan. Apa nama ni, malaikat mai tak kalau kita bermajlis ilmu macam ni? Ada tak malaikat berada dengan Mak Jamil is watching sekarang ni kan? Ada tak? Jadi orang tanya, wallahu a'lam bissawab, kita tak nampak malaikat, nak jawab pun payah kan. Mudah-mudahan ada dengan malaikat kita, malaikat bersama dengan kita lah kan. Mungkin dia bahagi seorang sikit, duk tani wallahu a'lam bissawab. Bila dikelilingi para malaikat, kita akan rasa ketenangan, kita akan rasa hilang benda-benda yang gundah gulana di dalam diri kita. Pasal apa kita rasa resah? Pasal apa kita rasa susah hati? Pasal malaikat tak duduk dekat dengan kita. Takut-takut yang duduk dekat dengan kita benda-benda, perkara-perkara jin syaitan yang mewaswaskan kita. Itu lagi beratlah. Dikelilingi para malaikat, dan Allah SWT menyebut nama mereka di hadapan penduduk langit. Jadi kita dah sebut dalam hadis, kita dah sebut tadi di awal kita bual bicara kita pada pagi ini. Secara khususnya kelebihan ini hanya tertakluk kepada masjid. Khususnya ini di masjid lah kan. Sebab disebut tu orang yang berkumpul, berhimpun, bertadarus di rumah Allah. So khususnya begitu. Kelebihan ini hanya tertakluk kepada masjid. Adapun jika ia dilakukan dalam satu-satu himpunan seperti di sekolah, surau dan sebagainya, maka kelebihan tertakluk dengan satu hadis lain yang sebagaimana maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffathum al-malaikah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa khashiyatuhum ar-rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum yang duduk berkumpul mengingati Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka itu dinaungi oleh para malaikat, dilimpahkan kepada mereka rahmat dan ketenangan jiwa, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para makhluk yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum, siapa saja yang berhimpun di mana saja. Cuma hadis yang kita baca hari ini lebih kepada masjid. Masjid kita tak boleh berhimpun dah. Mudah-mudahan kita dapat juga suasana kelebihan tersebut walaupun kita berada di rumah, memandangkan darurat pandemik, wabak, penyakit tidak memungkinkan untuk kita berhimpun ramai-ramai. Kami pun di masjid baca solat, lepas solat kita wirid ringkas saja. Kemudian pakat balik wirid di rumah masing-masing lah. Tapi cerita dia nak jadi tak jadi agak mencabar lah. Yang bila main di rumah dia teringat hak dulu, dia teringat hak ni, duduk di rumah teringat makan, teringat pergi sana, teringat pergi sini. Jadi memerlukan perjuangan dan pengorbanan, kesungguhan lah kan. Baik, mutiara terakhir daripada hadis ini ialah Nabi SAW memberikan peringatan kepada sesiapa sahaja yang suka melambat-lambatkan untuk beramal sehingga luput masanya. Sesungguhnya keturunan dan sanak saudaranya tidak dapat meninggikan martabatnya bersama para salihin. Justru usahlah bersandar kepada kemuliaan nasab dan keturunan tanpa beramal soleh. Kok manapun diri kita juga sendiri yang akan menentukan nasib kita, bahagian kita besok di akhirat nanti. Yang lain-lain tu untuk sampingan, kita sikit-sikit. Okey, contohnya kalau seorang meninggal dunia, kita membuat tahlil, kita doa kepada dia,
hadiahkan sedekah pahala amalan kita, sedekah bacaan Al-Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan sampai, kan, mudah-mudahan sampai. Dia hanya sebagai bantuan, dia bukan sebagai asas dasar. Kalau kawan tu duduk di dunia, dia tak solat, dia tak jaga ibadat wajib khususnya, dia tak jaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang lain memang tak akan dapat bantu dia. Sebab kadang-kadang ialah orang fikir tak boleh, jangan tak ada kot. Orang fikir macam ni kan, aku kaya, dia aku tak beramal soleh pun tak apa, nanti habis aku mati besok ni, duit aku tu bacalah tahlil, buatlah baca Quran untuk sedekah apa, untuk apa. Dia bukan macam tu, bukan macam tu. Ya, kalau kata anak sanak saudara apa semua tu guna tu okey, alhamdulillah. Tapi kalau harta tu boleh kat depa tak buat pun lagu tu, kelahi pula kan, berebut pula harta, tak pasal kita pula sakit dalam kubur. Kita di liang lahat tu kita pula sakit. Jangan menangguh-nangguhkan amalan, bahaya kan. Nak tunggu umur, tunggu pencen kan. Pencen dah ni 55, 60, jadi dah lepas umur 40. Jadi kita mulakan sekarang lah. Barilah kita beramal dengan hadis yang mulia ini, dan janganlah ambil mudah dan lalai terhadap peringatan yang berharga ini. Jadi hadis ini yang kita nak tengok berkenaan dengan 40 hadis dari Al-Quran ialah mereka berhimpun untuk apa? Untuk membaca Al-Quran, bertadarus, mengulang kaji, mengingati Al-Quran, belajar Al-Quran. Ini di situ yang kita nak ambil. Semoga Allah mengurniakan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dalam mengamalkan ajaran agama yang terindah ini. Amin ya rabbal alamin. Pengajaran hadis. Yang pertama, sentiasa memudahkan dan membantu orang lain. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam perkara kebaikan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perkara yang menyebabkan dosa dan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bersegera dalam beramal bagi merebut ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan. Ulun awai-awai, muda-muda ni ulun. Jangan tunggu umur kita dah masya-Allah, dah tak larat nak angkat mata, dah tak larat nak angkat kaki, dah tak larat nak berjalan, barulah kita nak beramal ibadat. Baik, kalau sempat, kalau kita dan kan umur panjang, alhamdulillah kan. Tapi kalau piawai, ada orang hari dia pencet, hari itulah hari ajal berjemput dia. Yang ketiga, melazimkan diri menghadirkan majlis ilmu macam yang kita pagi ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan kita. Wallahu a'lamu bis-shawab. Selesai hadis yang ke-9, insya-Allah. Esok hadis yang ke-10 dengan tajuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Wallahu a'lamu bis-shawab. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta Al-Quran.